Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Shadaqallahu azim. Al-Fadil Ustaz Pengurusi Majlis kita pada malam ini, yang kita bahasa surah Al-Huda 5/4, para penduduk 5/4 muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini saya sekali lagi dalam tempoh tidak sampai sebulan bersama-sama dengan tuan-tuan dalam suasana kita masih lagi mood menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk yang diberikan kepada saya ini dengan rendah hatinya. Saya menyukai tajuk ini, tetapi dalam masa sama saya mengakui saya mungkin tidak mampu mengucapkannya dengan begitu mendalam seperti hendak tadi. Syafaat ditagih, sunnah di sisi. Ini realiti yang kita berlaku sekarang. Perjalanan saya dari Pesir 11 sampai ke Pesir 5 ini melalui 2 jambatan. Kita lihat di atas jambatan itu masih lagi anak-anak muslimin kita, muslimah kita yang terus-terusan bagaikan tak sedar waktu sudah pun masuk ke waktu maghrib. Sayang nampak semuanya muslimin muslimah. Sayang sekali. Tak nampak pula non-muslim yang duduk berpelesiran begitu pada waktu ini. Tapi cuba kita tangkap seorang. Bukan tangkap kawan, tangkap dia seorang. Cuba tanya dia, kalau mati nak masuk syurga, pasti dia jawab nak. Nanti di akhirat nak dapat syafaat Nabi, pasti jawab nak. Tapi realitinya, reaksinya, dia tidak menunjukkan bahawa dia bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kita tidak menghina, tapi ini sebagai suatu kesedaran bersama untuk kita meletakkan tugas ini sebagai tugas kita bersama, menarik umat ini supaya mengenali sunnah Rasulullah SAW. Dalam masa yang sama juga tuan-tuan, minta maaf kalau sebutan saya ini dah mula-mula lagi menyinggung tuan-tuan dan puan. Khasnya tuan-tuan, kita main lagi pada hari Jumaat, berjubah putih, berserban putih, letak kain kipri lagi atas bahu, semuanya daripada atas sampai ke bawah, Masya Allah, sunnah, Masya Allah. Tapi tak sebenarnya kejepit yang orang itu apa ni? Itu namanya punah. Daripada sunnah jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak mempelajari sunnah itu dan juga sirah itu dengan kedudukan yang sewajarnya. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat 144 surah Ali Imran, bermaksud tuan-tuan, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul sebelumnya yang telah mati atau terbunuh. Jadi sifat rasul itu sendiri sebagai pembawa umur Allah Subhanahu wa taala, membawa nur Allah Subhanahu wa taala. Masalah rasul ini dibenci, dihalau oleh umat manusia sezaman itu sudah terjadi daripada siri kerasulan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bertanya dalam ayat ini, jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, yakni Muhammad ini, patutkah kami berpaling? Patutkah berpaling meninggalkan Muhammad ini dan juga Nabi Muhammad SAW ini? Ini persoalan yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada kita supaya kita sedar bahawa Muhammad ini
seorang Rasul yang walaupun dia sudah mati, dalam bahasa Melayu Malaysia ni, kalau Nabi Muhammad tersebut mati, dia dah walau mati mata yang muku mautan ataupun wafat dan sebagainya, itu sama je juga. Dalam ayat ini pun Allah Ta'ala gunakan masalah mati. Kalau Muhammad itu mati, dibunuh juga, apakah wajar kamu meninggalkan ajaran Muhammad SAW? Nah, kita ni bahawa ajaran tinggalan Nabi Muhammad SAW ini berbeza dengan ajaran tinggalan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana jika mati ataupun wafat seseorang Nabi, maka diangkat juga syariatnya. Muhammad tidak. Muhammad selama-lamanya syariat ini akan terus digunakan, terus dijadikan sebagai suatu timbang tara Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada seseorang hamba itu soleh atau sebaliknya. Jadi tuan-tuan, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang syariatnya terus berkekalan hinggalah ke akhirat. Jadi kita seringkali bertembung dengan beberapa istilah hadis, istilah sunnah, istilah sirah. Istilah ini pun kita masih lagi belum mahir untuk kita menilai ibadah kita ataupun pelaksanaan akidah kita sendiri dan syariat Nabi Muhammad SAW ini. Kita belum mahir. Jadi izinkan saya pada malam ini nak buat sedikit, kata orang, penerangan dan juga cetusan supaya kita tahu beza. Kadang-kadang bila kita tengok tajuk-tajuk ceramah Maulid Rasul, sakit kepala, tuan-tuan. Contohnya, mengagungkan sirah Rasulullah SAW, kata dia, kan? Menjejak sunnah Nabi SAW. Terbalik, sepatutnya mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, menjejak sirah Nabi SAW. Dia tak faham apa itu sirah, apa itu sunnah. Sirah ni tadi, tuan-tuan, secara mudahnya, kalau boleh saya berikan istilah ialah biografi. Biografi, bagaimana Nabi SAW bercakap, bagaimana pribadi Nabi Muhammad itu sendiri. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah sebagai contohnya, yang ditulis ataupun disusun oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, terperinci dari hujung rambut sampai hujung kaki, apa yang dipakai oleh Nabi, apa yang dimakan oleh Nabi, bagaimana gurauan Nabi, bagaimana teguran Nabi, percakapan Nabi, semuanya detail. 56 bab dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah berkenaan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kitab-kitab yang diberi nama Asy-Syama'il selain daripada kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi ini, tetapi Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ini yang terawal dan dianggap sebagai paling komplit berbanding dengan Asy-Syama'il yang lain. Last sekali, bab 56 diceritakan bagaimana mimpi bertemu Nabi SAW. Itulah detail yang dibicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi sirah ini adalah gerak-gerik tingkah laku baginda sepanjang hayat baginda, bahkan daripada sebelum lahir sampai kepada lahir, sampai kepada wafat baginda SAW, dibicarakan di dalam ilmu sirah. Menarik, almarhum Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Ghuti Al-Syahid, saya minta maaf tuan-tuan kalau ada orang yang tak suka dengan Profesor atau Syekh Al-Ghuti ini. Saya antara orang yang boleh dikatakan taksub juga dengan dia. Biarlah masing-masing ada pendapat masing-masing tentang seorang tokoh. Tapi pada saya, Al-Ghuti adalah orang yang mampu meletakkan sirah itu, pengajian sirah ini ke dalam realiti semasa yang kita kadang-kadang tak nampak tu. Antara buku beliau yang masih lagi dibaca, dikupas, disyarahkan sampai hari ini, Fiqh Sirah oleh Al-Ghuti. Fiqh Sirah. Buku tu nampak macam ringan, tetapi sebenarnya banyak ilmu dan khazanah yang digali oleh beliau berasaskan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Al-Ghuti mengatakan, tanpa kita sedari,
Ilmu pertama yang dibicarakan oleh para sahabat selepas Rasulullah SAW wafat ialah ilmu sirah. Ilmu sirah. Pasal apa? Bila Rasulullah wafat, tak ada lagi model yang boleh menjadi kata putus dalam hidup seseorang manusia. Zaman Rasulullah masih hidup, masalah sekecil mana sekalipun, tanya Rasulullah, Rasulullah kata haram, haramlah. Rasulullah kata halal, halal. Kalau Rasulullah diam, maka benda itu harus. Ya? Tapi bila Rasulullah wafat, di mana kita nak jadikan rujukan sebagai timbang tara pula untuk memutuskan sesuatu perkara tadi? Di mana? Tak ada. Bila tak ada, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW, kita mesti tahu bahawa kita tak selalu berada di sisi Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat ini telah menunjukkan contoh yang baik kepada kita, yang kita patut ikut sampai hari ini. Mereka bertanya dengan Aisyah, mereka bertanya dengan Hafsah, mereka bertanya dengan Ali, mereka bertanya kepada Hindun bin Abi Halah, Maimunah Al-Haris, Ahlul Bait Rasulullah SAW, tentang kehidupan Rasulullah SAW. Mereka bertanya. Hatta mereka bertanya berkenaan dengan bagaimana gaya hidup Rasulullah di malam hari. Mereka bertanya. Jadi gerakan ini secara tak langsung kata Al-Buti ialah ilmu sirah. Ilmu nak kenal Nabi Muhammad SAW. Tak belajar sirah, tak kenal Nabi Muhammad SAW. Belajar sirah tapi daripada sumber yang tak sahih, sumber yang telah dicaca berberkan, yang sengaja diracuni, ditokok tambah, dibuang yang mana patut, ditambah yang mana tak patut, maka tuan-tuan, kita mendapat gambar yang salah tentang Nabi Muhammad SAW. Ini cabaran kita pada hari ini. Ada kepatutan dalam bicara sirah ini. Kita juga bukan sahaja membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan kita juga membicarakan tentang Ummahatul Mukminin dan juga Ahlul Bait yang lain. Ada kepatutan satu ketika dalam TV, dalam satu rancangan, saya tak payah sebut rancangan apa, dan saya pun dah bersemuka dengan orangnya di luar dari TV itu. Ya, saya bertanya balik kepada dia daripada mana sumber yang dia dapat, dan dia mohon maaf, sumber ini didapati daripada mutawif yang memimpin umrah dia beberapa tahun yang sudah. Jadi cerita mutawif ini dengan cerita pula mutawif itu sendiri duduk lama di Mekah, ya, maka mudahlah orang percaya. Apa ceritanya? Konon-kononnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini, setelah dia support Nabi Muhammad SAW sehingga hati harta dia terdetiklah dalam hatinya. Ini contoh sirah yang tak betul, ya? Contoh sirah yang tak betul, sebab salah rujukan. Dia kata terdetiklah dalam hati Khadijah radhiyallahu anha, asyik habis duit aku je kerjanya, suami aku. Terdetik. Dan Nabi tahu isterinya sudah mula ada sedikit terdetik kerana habis harta dalam gerakan dakwah. Contoh sabar, memang anda tidak rasa nak marah, ya tak? Ini cerita tak betul, memang tak betul. Nanti kita ubah lagi. Tapi diceritakan dalam TV. Dalam TV. Yang mana katanya rancangan itu jutaan yang mendengar ni khasnya kaum wanita. Sebab rancangan itu rancangan wanita-wanita. Kan? Ada dah mula boleh tangkap macam ya. Ustaz-ustaz biasa tak tengoklah. Ini masalahnya diadukan oleh seorang muslimat kepada saya. Dan saya bersemuka, saya tanya terus, daripada mana cerita ni saya dapat tahu. Jadi Rasulullah SAW dalam keadaan menyedari isteri yang sudah mula muyul ataupun condong kepada rasa kurang senang itu, bawalah Khadijah pergi berjalan bersia-sia di Bukit Uhud. Ustaz dah nampak tak betul nama dia. Di Bukit Uhud. Jadi di Bukit Uhud Nabi pun berjalan-jalan sepak-sepak batu emas. Khadijah kutip emas. Kutip-kutip sampai-sampai tak boleh nak pegang emas. Sampai Rasulullah pun tengok kepada Khadijah. Dia kata pasal apa? Batu emas nak buat apa? Nak buat sambut dakwah lah Muhammad. Maka Nabi SAW kata, jika emas itu yang menjadi
menjadi sandaran kepada dakwah, maka terputuslah kita dengan Allah SWT. Khadijah pun sedar dia pun campak balik emas ni jadi batu semula. Macam cerita Doraemon lah pula. Ya. Jadi tuan-tuan, saya berdepan dengan dia, saya tanya dia, dari mana dapat cerita kitab mana? Dia pun cerita lah daripada Mutawif masa dia pergi umrah, Mutawif bawa berjalan di Uhud kan, kalau Uhud, maka di Uhud itulah dia cerita. Tuan-tuan, kalau kita bedah siasat cerita, nampak sangat tak betul. Di mana rekod mengatakan Khadijah dan Rasulullah pernah melawat Madinah pada masa baginda berada di peringkat marhalah dakwah yang pertama, itu di Mekah Al-Mukarramah. Di masa mana? Sedangkan dia nak keluar dari Mekah sendiri pun tak boleh. Tak boleh nak keluar. Ketika mana dipulaukan 3 tahun lamanya di Syuaib Bani Hashim, tuan-tuan, ya, semua perhubungan dengan luar diputuskan. Pada masa itu nak berniaga pun tak boleh, nak mendirikan rumah tangga, nak berhubungan silaturahim perkahwinan pun tak boleh. Bila masa Khadijah dibawa oleh Rasulullah bersia-sia sejauh 450 km. Bila masa? Apakah lagi tuan-tuan, itu kita kira pertimbangan logik. Pertimbangan dari sudut rohaninya, bila Khadijah wafat, Rasulullah selalu mengingat-ingat tentang Khadijah, dan Rasulullah menyebut bahawa Khadijah lah satu-satunya orang yang percaya kepada dia dalam keadaan orang lain tidak percaya. Khadijah lah orang yang bermati-matian, yang support dirinya tanpa sedikit pun berbelah bagi dalam keadaan orang lain tak nak support. Sehingga kan kata-kata akhir Khadijah, ya, ketika dia masih boleh berkata-kata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai suamiku, aku sedih sekiranya aku tinggalkan kamu pada masa ini, tidak ada lagi penolong di sisi kamu, dan aku tak tinggal satu sen pun kepada kamu untuk kamu jalankan dakwah. Oleh itu sekiranya kulit aku, tulang-tulang aku, rambut aku ni ada nilai yang boleh dijual, jual. Nabi Muhammad bila cerita tentang ini meniti saya mata. Nak ceritanya Khadijah ni satu-satunya manusia yang tak ada langsung nilai harta dalam dirinya, melainkan dakwah dan juga suaminya sebagai Rasul. Jadi fitnah, tuan-tuan, fitnah. Siapa ini pula? Berjuta-juta pula kena. Ini akibat daripada sumber sirah yang tak betul. Jadi sumber sirah ni, tuan-tuan, ya, ialah pertama sekali daripada Al-Quranul Karim. Boleh dikatakan keseluruhan Al-Quran itu, kalau kita faham, akan keluar cerita-cerita sirah Nabi Muhammad SAW. Turunnya ayat yang saya bacakan tadi, ada dia punya asbabun nuzulnya, ada dia punya asbabun nuzulnya. Ya, kalimah Muhammad disebut dalam Al-Quran 4 kali, tuan-tuan. Keempat-empat kali itu ada di asbabun nuzulnya. Termasuklah dalam ayat terakhir surah Al-Fatih. Bila kita baca penyudahan Muhammad itu, ya, ruhama asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dalam ayat terakhir surah Al-Fatih, ceritanya cukup jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW berdepan dengan orang-orang Quraisy ketika Hudaybiyah. Orang Quraisy minta supaya adakan perjanjian damai selama 10 tahun, ya, dan Nabi Muhammad SAW terima. Dan dalam perjanjian damai Hudaybiyah yang sebanyak 6 fasal itu, 6 perkara, Nabi hanya mengangguk, "Na'am, terima, wafak, kami terima." Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, perjanjian ini apa? Yang 6 perkara kita terima semua langsung, tak ada bantahan, ini bukan perjanjian." Sedangkan ke-6-6 yang adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu dia, tuan-tuan, ya. Ini sirah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sirah tidak boleh tidak daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, daripada laporan ataupun riwayat athar para sahabat ridwanullah alaihim. Ini rujukan kita. Baik, itu sirah. Semua benda yang berkait dengan Nabi Muhammad SAW itu sirah. Selepas itu, dalam
lipatan sirah selama 63 tahun ini, ada bahagian-bahagian tertentu yang Nabi SAW buat, selalu buat, tak pernah tinggal, ataupun Nabi tegah dengan keras, tegah dengan lembut, ya, dan Nabi galakkan, ataupun Nabi duduk diam, no comment. Ini membentuk suatu keadaan lain yang dinamakan sunnah. Jadi dengan kata lain, semua sunnah itu sirah, tapi tidak semua sirah itu sunnah. Jadi sunnah ini terbagi 3 bahagian. Sunnah qauliyah, sunnah kata-kata, yang kita kenali sebagai hadis. Sunnah fi'liyah, yang tak diucap dengan kata-kata, tapi dilakukan dengan tindak tanduk, dengan tindakan. Dan sunnah taqririyah, iaitu sunnah yang no comment, yang terbuka kepada para sahabat untuk fikirkan bersama. Sunnah qauliyah sebagai contohnya, innamal a'malu binniyat, kan? Nabi sebut juga kun aliman wala takun qanitan fatahlik, kun aliman atau takun muta'alliman atau takun mustami'an atau muhibban fala takun qanisan fatahlik. Ya, ini contoh. Jadi Nabi suruh kita ni menjadi 4 jenis orang. Pertama, sebagai seorang aliman, penyampai ilmu. Alim itu maknanya menyampaikan ilmu. Jadi pada malam ni, insya-Allah saya ni kedudukan saya alim. Bukan tok alim dalam pandangan orang kita, ni tok alim ni. Bukan. Aliman maknanya penyampai ilmu. Ini giliran saya menyampaikan ilmu. Tuan-tuan yang nampak bawa pen, bawa recorder dan sebagainya, itu namanya muta'alliman. Tuan-tuan yang bawa telinga, bawa dada, bawa hati saja, itu dinamakan mustami'an, yang mendengar, ya. Dan tuan-tuan di tempat-tempat lain pula, walaupun tak duduk dalam majlis ilmu, tapi apa sahaja nilai ilmu yang dia nampak, maka itu dinamakan muhibban. Dia suka bertanya tentang itu muhibban. Jadi ini 4 golongan yang Nabi suruh kita jadi, ya. Dan wala takun khamisan fatahlik, itu golongan kelima, golongan yang langsung tidak ada sensitiviti dan juga keinginan untuk duduk dalam majlis ilmu. Maka apa jadi? Hancurlah kamu. Hadis riwayat Al-Hakim, ya tuan-tuan. Itulah contoh sunnah qauliyah yang disebut dengan kata-kata. Sunnah fi'liyah antaranya cara mengambil wudu. Cara ambil wudu dah ada dalam Quran. Basuh muka, basuh tangan, wamsahu ru'usakum, disapu air di kepala, ya, dan kemudian dia membasuh kaki. Itu dah ada. Tapi gerak-geri yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, membasuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sapu kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, ini adalah sunnah fi'liyah, ya. Dan contohnya, tanpa kita sedari, para sahabat radhiyallahu anhum meriwayatkan kepada kita berkenaan dengan cara-cara mengambil wuduk Nabi SAW begini. Sedangkan tidak pun perkara itu dilafazkan di mulut Nabi Muhammad SAW. Itu dinamakan sunnah fi'liyah, ya. Dan yang ketiga, sunnah taqririyah. Taqririyah ini maknanya Nabi no comment. Nabi tak beri ulasan apa-apa. Contoh paling popular, paling mudah ialah bila Khalid bin Walid berdepan dengan Dok. Khalid bin Walid tangkap Dok. Nak tangkap Dok bukan senang. Tuan-tuan, laju kalau di padang pasir, cukup laju. Dan Dok itu kawal dia ada kala jengking. Ya, kala jengking. Nak tangkap Dok, kena sengat ke jengking dulu. Tak berbala. Ya. Dulu zaman saya belajar di Mesir, itu kawan-kawan yang selamat boleh bawa Dok balik Indonesia, tak macam mana dibuat, kan? Dok hidup lagi. Beli dekat Mesir RM10 seekor, balik Malaysia dia jual sampai RM2 seekor. Berduit ke? Dia datang tu kena bangsa. Baik, kau tahu tak? Aku beli paket dengan apa? Ya? Dengan apa? Dengan hasil jual Dok. Ya? Masa tu tak macam mana dia buat, tak tahu. Dok ini hidup lagi, ya? Bawa balik Malaysia. Jadi Dok ni tuan-tuan, Khalid tangkap Dok,
dan masak ondok itu. Ada riwayat kata bakar, ada riwayat kata dia buat syurbah, buat sup begitu, buat kuah. Tiba-tiba dia bila dekat nak makan, dia teringat, halal ke haram ke ni? Kan? Ataupun kata orang Kelantan, macam ni halal ke haram? Ada. Maka dia membawa ondok tadi, ditanya Rasulullah SAW, dia cerita ondok dia begitu, gini, halal ke haram? Nabi tengok senyum. Nabi tak kata apa, Nabi pandang kita ini. Tak kata apa, no comment. Orang Talib pun fahamlah bahawa ondok itu kedudukannya harus, bukan halal, harus, boleh. Kenapa Nabi tak kata halal? Kalau Nabi kata halal, dia membawa maksud roh di sebalik halal itu sendiri. Dia membawa maksud galakan. Maka kita kena try lah sekali sama itu. Saya pernah tipu isteri lagi. Masa dia bersalin dekat Mesir, ada orang cakap, ada orang bagi hadiah dekat saya. Dia masak siap-siap dah. Ya? Dia masak siap-siap dah. Dia kata ini ubat bersalin nombor 1 pagi. Masa tu isteri saya baru seminggu bersalin. Saya pun buat balik sup ni, nak kata apa kat sup ni, kan? Sup dok lah. Saya makan tak masalah, saya okey, tak masalah. Jangan ingat berpuasa ni sudah, kan? Ingat berpuasa tak ada lah, kan? Saya bercakap kat isteri saya, abnak pada pasir. Isteri itu baru makan, tak makan. Aku tanya, pasal kau cincang kali sangat? Oi, abnak pada pasir, lah nanti. Tak cincang kali makan dah bawa. Ibu makan, saya siap. Seminggu lepas tu, baru saya cerita. Yang hari itu tutup, dia nak cerita ni benda tu halal ataupun boleh dimakan, tapi tak semua orang boleh terima. Termasuk Rasulullah SAW terima, dia senyum, dia tengok saya, kan? Tapi benda tu boleh makan. Jadi difaham oleh para sahabat dengan tindakan Rasulullah yang no comment, tak kata apa itu, maka benda tu boleh makan. Harus. Ada satu kisah lagi. Kisah sunnah Takliyah. Ketika kecamuk peperangan Khandaq. Perang Khandaq ini perang seberang parit, tuan-tuan. Engkau tengok aku, aku tengok engkau. Paritnya selebar 9 meter, sedalam 7 meter. Ya, 9 meter. Jauh mana sangat, kan? Nampak jelas orang tu. Orang tu tarik panah, sebelah sini pun tarik panah. Dan ada kalanya panah itu dipanah rambang saja. Tapi Nabi Muhammad SAW di setelah umat Islam, kalau tak nampak orang, jangan tarik panah. Melainkan kita nampak pemanah itu, kita panah. Ya, panah-panah itu diputih semula. Itulah peperangan yang berlarutan selama 40 hari, 44 hari. Jadi dalam masa 44 hari itu, bila kepungan berlaku, yang dikepung pun ada tekanan psikologi, yang mengepung pun ada tekanan psikologi. Jadi adalah kalangan para sahabat, contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mencadangkan kepada Rasulullah SAW, apa kata jika pada malam hari kita menyusup masuk ke sebelah sana, sebelah orang-orang Quraisy, kita tabur cerita bahawa orang-orang Yahudi yang membantu mereka dari dalam. Perang Khandaq ini Yahudi yang mainkan peranan, ya, untuk menunjuk jalan kepada orang-orang Quraisy supaya masuk ke jalan sulit ke Madinah. Itu Yahudi yang last kali tinggal di Madinah. Dia ada 3 Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Nadir dan Quraizah sudah dihalau terlebih dahulu ke Khaybar. Qainuqa jelas. Pada asalnya Bani Qainuqa tak mahu lawan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab dia kata apa? Hidup di bawah pimpinan Nabi Muhammad settle, tak ada masalah. Tapi bila dicucuk, akhirnya mereka pun bersekongkol dengan pasukan tentera Ahzab. Mereka bersekongkol. Jadi tuan-tuan, keadaan ini menjadi tekanan kepada orang Islam seakan-akan tersepit di antara dua pasukan. Yahudi di belakang yang memang sedang bermain terapi dengan tentera Islam dan juga umat Islam dan Nabi Muhammad SAW, dan juga tentera-tentera Quraisy yang pada masa itu memang bernafsu besar untuk menghancurkan umat Islam. Bayangkan kalau kita berada di peperangan seperti itu, peperangan dingin seperti itu selama 44 hari, kita nampak Quraisy nampak jaraknya hanya 9 meter, jaraknya parit tadi, apa jadi begini. Tekanan memang hebat datang dari
Maka sebab itulah cadangan daripada Sa'ad bin Waqqas, kita pergi ke seberang sana sebelah malam. Orang-orang Mekah ini, kerana selain orang Mekah dengan Madinah ini berbeza sedikit, maka pastilah orang-orang Mekah akan mudah mendengar kata-kata dari orang Mekah ini. Apa tindakan Nabi SAW? Secara mudah kita berfikir, inilah strategi peperangan. Strategi peperangan, ya? Siapa akan berita-berita yang boleh mendatangkan ataupun berita propaganda, begitu strategi. Tapi ingat, propaganda memang berbau penipuan. Tak boleh tidak. Mestilah propaganda berbau penipuan. Contoh propaganda, iklan, oh saya sejak pakai shampoo tu langsung tak ada bohong. Bohong sangat. Dah, rambut jadi macam rebonding. Walaupun hanya sekadar guna shampoo tu je, tak ada pun rebonding, tak ada. Itu contoh propaganda. Jadi propaganda dalam peperangan sepatutnya kita boleh terima sebagai satu perkara yang halal, yang sah. Betul tak? Sebab peperangan itu tipu hela. Betul tak? Okey. Tapi bila tanya Nabi Muhammad SAW, Nabi diam. Nabi no comment. Nabi tak jawab ya, Nabi tak kata tidak. No comment. Jadi bila Nabi lama no comment, sahabat-sahabat pun fahamlah bahawa Nabi izinkan, tapi dalam kadar yang terlalu minimum. Tengok ya, nilai. Bila saya ceritakan benda ni tuan-tuan, nampak kepada kita bahawa nilai peperangan Islam itu tak mulia. Sedikit pun penipuan tidak diizinkan berleluasa. Tak izin. Jadi sahabat-sahabat pun faham. Adalah beberapa orang yang menyusup masuk dalam tentera musuh, menyebarkan berita. Cuma Nabi pesan, jangan apa-apakan, tak nak dengar tercedera apa kalau tak ada. Jadi Sa'ad adalah orang yang paling hampir dengan Abu Sufyan pada malam tersebut. Pada malam tersebut Sa'ad orang yang paling hampir dengan Abu Sufyan. Kata Sa'ad, hampir sahaja aku tebas leher Abu Sufyan pada malam itu. Tapi kerana pesan Nabi Muhammad SAW, jangan apa-apa kan, maka mereka pun sebar cerita sebar cerita. Dan pada masa inilah keyakinan tentera Quraisy pun sudah mula runtuh kerana pasukan Yahudi yang dalam Madinah kelihatan sudah mula meninggalkan barisan, sudah mula meninggalkan pasukan Ahzab tadi. Walaupun pada masa itu Yahudi belum declare apa-apa, cuma dapat dibaca oleh tentera-tentera Islam bahawa Yahudi dah mula luntur semangatnya. Sebab Yahudi ini perangai dia, dia suka melihat keuntungan cepat. Kalau keuntungan terlambat, apalah Quraisy 40 hari tak boleh buat apa-apa. Tapi tuan-tuan, Allah Maha Besar menjaga Nabi Muhammad SAW ini supaya tidak ada sedikit pun dalam hidup Nabi Muhammad ini sirahnya baik, sunnahnya baik yang boleh dicerca oleh manusia kemudian sebagai negatif. Apa jadi? 2-3 hari kemudian betul Yahudi mula runtuh dan mula meninggalkan barisan Ahzab. Betul. Jadi maknanya sebaran yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin tentera Islam pada malam itu bukan propaganda pun, bukan. Sebaliknya adalah kebenaran. Allah jaga masalah. Jadi kita faham di sini bahawa sunnah ni ada 3 perkara, qauliyah, fi'liyah dan juga taqririyah. Jadi tuan-tuan, tadi statement saya, semua sunnah itu sirah, tapi tak semua sirah itu sunnah. Pada satu peringkat agak bahaya. Sebab nanti ada orang akan kata balik, jadi Ustaz kalau begitulah, kalau begitu maknanya sirah ni kita tak payah ikut lah. Jadi gerak gerik nanti ni tak semuanya kita ikut lah. Ini bahaya sekali. Sebab apa? Sebab gerak gerik peribadi Nabi Muhammad SAW tak ada yang membazir satu itu. Semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berbicara dengan hawa nafsu, sebab semuanya berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Jadi tuan-tuan, sunnah ini kita buat perincian semua. Sunnah ini adalah sesuatu yang wajib kita pelajari dan wajib kita ikuti. Manakala sirah
adalah satu perkara yang sepatutnya kita contoh. Saya ambil contoh sirah. Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan isteri-isteri baginda. Nabi bergurau dengan Aisyah, datang perlahan-lahan dari belakang Aisyah dan dekat Aisyah. Tak sedar pun Nabi datang, datang sentuh pipi Nabi dengan pipi Aisyah. Baru Nabi pun tegur Aisyah, kan? Tak ada lah kata dia pun. Memang betul dia lah gurauan Nabi tadi. Boleh buat ke kita begini? Boleh tak? Balik malam ni senyap-senyap, boleh tak? Jadi Aisyah ni kan Aisyah kita lah, bukan Aisyah Nabi lah kan. Gurauan. Dan Nabi pula memanggil Aisyah dengan nama-nama manja. Dipanggil apa? Umairah yang tuan-tuan tu kan. Dia juga memanggil Aisyah dengan panggilan Aish. Dia panggil Aish, tuan. Jadi isteri kita namanya Ashikin. Panggil apa? Ash. Itu gaya Nabi lah tu. Maknanya bila kita ikut gaya Nabi, tetap ada manfaat. Nabi membahasakan Aisyah dengan Aish. Aish bermaksud kehidupan, hidup maknanya. Jadi kalau dia tidur, tak bangun subuh, Aisyah kita ni panggil dia Aish. Hidup lah. Jangan tidur. Ya, contoh dia. Dia panggil Umairah, si merah jambu. Ya. Nabi juga suka bergurau dengan perkara-perkara yang fakta. Contohnya, ada orang tua datang, wanita. Dia pergi tanya, makcik ni pergi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tolong doa saya masuk syurga tak? Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Kata Nabi. Yang makcik ni, dia pun tak nanya depan Nabi. Dia dia tinggalkan Nabi, dia jalan last kali mengesap-ngesap. Last kali sampai Nabi kata apa? Ni. Jadi ada seorang sahabat lelaki lain yang datang tu berselisih dengan makcik tu. Makcik kata